Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 202 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 8,464 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 63 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 8 kluster baru telah dikesan. Kesemua kluster ini adalah kluster rumah kediaman yang membabitkan 59 kes. Dua daripada kluster-kluster tersebut ialah kluster Hazmat Shield Roofing Manufacture Sendirian Berhad dan kluster Tauhid Jaya Sendirian Berhad adalah rumah-rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat-syarikat berkenaan. Dalam pada itu, dua kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Champion 7 dan kluster 2262. Oleh demikian, kluster-kluster yang aktif adalah 153 kluster. Manakala terdapat 80 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 244 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,177 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,225 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes ada dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 33 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,469 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 394,083 ujian. Pada 7 Oktober 2021, sebanyak 6,476 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 323,989 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 71.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 208,680 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46%. Sementara itu, mengambil kira situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, khususnya pengurusan pesakit-pesakit COVID-19 dan berdasarkan hasil dan garis panduan saintifik terkini daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan amalan pengurusan pesakit di beberapa buah negara, bermula kemarin 8 Oktober 2021, dasar pengasingan di rumah bagi pesakit-pesakit COVID-19 diperkenalkan. Intipati di dalam dasar ini ialah untuk mengarahkan pesakit-pesakit yang dikenal pasti tergolong di dalam kategori 1, iaitu mereka yang tidak mempunyai sebarang simptom, dan kategori 2A, iaitu pesakit yang hanya mempunyai simptom ringan, untuk membuat pengasingan diri di rumah sahaja, iaitu selepas mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Kementerian Kesihatan. Setiap pesakit COVID-19 yang diurus di bawah dasar ini akan dimestikan menjalani perkara-perkara berikut. Pertama, mereka akan dipantau oleh pasukan pengurusan pesakit Kementerian Kesihatan di sepanjang pengasingan diri selama 14 hari. Diwajibkan memakai gelang tangan berwarna merah bagi tujuan identifikasi pesakit COVID-19 sehingga tamat tempoh pengasingan. Dan mematuhi semua arahan Kementerian Kesihatan dan memastikan mudah dihubungi pada bila-bila masa.
Pesakit yang gagal atau ingkar dalam mematuhi dasar pengasingan di rumah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Tenggal 204. Dasar pengasingan di rumah ataupun home isolation policy ini diperkenalkan setelah penelitian terperinci dilaksanakan bagi menilai kesesuaian pelaksanaan dasar ini di negara Brunei Darussalam. Dapatan-dapatan kajian saintifik, garis panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan amalan-amalan serupa yang telah dilaksanakan dengan jayanya di beberapa buah negara telah memberikan keyakinan kepada pihak kerajaan bahawa dasar ini dapat dilaksanakan dengan selamat di samping memberikan keselesaan kepada pesakit-pesakit untuk terus berada di rumah di sepanjang tempoh pengasingan. Dalam pada itu, mana-mana pesakit yang merasakan simptom mereka menjadi lebih teruk semasa berada dalam pengasingan di rumah hendaklah menghubungi talian kecemasan ambulan 991 dengan segera supaya mereka dapat diberikan rawatan secepat mungkin. Dengan perpaduan dan sokongan masyarakat, Menteri Kesihatan menjelaskan negara telah mencapai 70% pengambilan vaksin dos pertama. Tambah Yang Berhormat, proses vaksinasi bagi beberapa ribu penduduk dewasa yang telah mendaftar sehingga penghujung bulan ini akan dipercepatkan bagi pengambilan dos pertama. Bagi pemberian vaksin kanak-kanak pula yang akan dilaksanakan di pusat vaksin yang sedia ada. Negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2021 Masihi. Kementerian Halih Agama dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta sokongan dari Radio Televisyen Brunei akan menyiarkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara melalui siaran televisyen, saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan di semua rangkaian radio serta aplikasi RTB Go pada 19 Oktober 2021 bermula pukul 12.30 tengah hari. Bertemakan Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat, antara pengisian acara tersebut adalah persembahan bacaan Al-Quran, persembahan dikir marhaban, bacaan selawat, puisi dan tazkirah khas. Laungan dikir terus bergema di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tadi beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat mengadakan dikir Maulid sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2021 Masihi secara dalam talian dengan menyediakan pautan untuk orang ramai menyertainya. Antara masjid-masjid yang mengadakan dikir Maulid ialah Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Masjid Kampung Pintu Malim, daerah Brunei dan Muara, Masjid Kampung Telisai dan Masjid Kampung Penanjung, daerah Tutong, serta Masjid Kampung Selangan, daerah Temburong. Manakala majlis pembukaan sambutan Maulidur Rasul bagi belia dan belia wanis diadakan malam tadi di Masjid Lambak Brakas. Majlis seumpamanya bertujuan bagi meraih pahala berlipat ganda serta ganjaran teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengenang jasa dan pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Keupayaan dan semangat untuk terus meneroka kaedah baharu perlu untuk terus ada dalam perkhidmatan pos. Sebagai sektor yang tercabar dengan kemajuan digital, perkhidmatan pos juga perlu bijak merangka dan melaksanakan strategi bagi meraih peluang dari kemajuan digital. Ini termasuklah lebih peka kepada permasalahan dan keperluan pengguna yang berharap kepada perkhidmatan pos untuk kelangsungan urusan mereka. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan demikian dalam perutusan sempena sambutan Hari Pos Sedunia. Dengan tema Innovate to Recover, Hari Pos Sedunia disambut pada setiap 9 Oktober. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Yusof juga menyatakan
Aktiviti e-commerce dan pembelian secara dalam talian mengalami peningkatan yang ketara, lebih-lebih lagi sejak penularan wabak COVID-19. Jabatan Perkhidmatan Pos juga merekodkan peningkatan penerimaan bungkusan dari luar negara. Mengambil kira peningkatan tersebut, penyedia perkhidmatan pos dan kurier perlu menyesuaikan dan mempersiapkan diri bagi menangani jumlah bungkusan yang perlu dikendalikan. Ini termasuklah menjalankan perkhidmatan contactless delivery bagi memastikan keselamatan pekerja perkhidmatan pos dan pelanggan. Pendekatan yang lebih inovatif dan berteraskan pelanggan adalah penting bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan yang diberikan mengikut proses, garis panduan dan prosedur operasi standard yang dikemas kini berdasarkan keperluan semasa. Bagi mendukung permintaan penghantaran barangan yang semakin meningkat, Jabatan Perkhidmatan Pos bekerjasama sebagai rakan kongsi logistik bagi pembelian secara dalam talian dengan platform e-commerce seperti e-Kadai Brunei. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan bagi mendapatkan barangan keperluan harian. Selain itu, penghantaran pos laju juga turut memberi sokongan kepada pemberian perkhidmatan secara dalam talian oleh pihak kerajaan seperti membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan. Ini antara langkah yang diambil bagi memastikan perkhidmatan pos turut mendukung perkembangan transformasi digital di negara ini. Inisiatif seumpama ini akan dapat meningkatkan lagi nilai tambah perkhidmatan dan produk yang sedia ada. Pusat Kebangsaan E-Kerajaan akan terus memantau status kedudukan panggilan-panggilan talian Darussalam TD123 dengan penambahan kapasiti 29 ejen panggilan ke arah membantu melicinkan proses penerimaan aduan dan maklum balas daripada orang ramai. Perkhidmatan daripada Jabatan Pengangkutan Darat JPD menunjukkan peningkatan yang ketara dengan anggaran 500 ke 1,000 panggilan sebulan kepada 17,000 pada bulan Ogos dan 27,000 panggilan pada bulan September 2021. Ini dijelaskan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa sidang pengemaskinian perkhidmatan-perkhidmatan di bawah kementerian tersebut. Orang ramai adalah disarankan untuk menggunakan perkhidmatan kerajaan yang disediakan secara dalam talian, iaitu melalui portal gov.bn. Selain daripada perkhidmatan membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan, perkhidmatan yang lain yang juga disediakan ialah seperti memohon pekerjaan di dalam sektor kerajaan melalui portal PSC Recruitment atau sektor swasta melalui Job Center Brunei, mengundi calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung melalui e-undi PMKK dan banyak lagi. Sementara Wang Haji Rozali bin Haji Saidun, Pengarah Pengangkutan Darat, menyarankan orang ramai menggunakan portal GOVBN dan aplikasi Transport BN sebagai pilihan utama. Orang ramai dialu-alukan untuk memuat turun frequently asked question FAQ yang sentiasa dikemas kini dengan melayari laman web JPD www.jpd.government.bn atau Instagram @jpdbrunei atau email info.ltd@jpd.government.bn. Orang ramai juga boleh menyalurkan pertanyaan mereka mengenai permohonan membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu dengan menghubungi talian Darussalam TD123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 673 8333 123 atau melalui email talian info@123.com.bn. Waktu pembukaan cawangan-cawangan di bawah Jabatan Perkhidmatan Pos masa pandemik COVID-19 turut dijelaskan oleh pemangku Ketua Pos Agong mulai 8 pagi hingga 1 petang. Tujuannya bagi memberikan ruang masa menguruskan hal ehwal logistik dan pembersihan.
kepada orang ramai serta para pelanggan yang telah menerima notifikasi bagi pengambilan barang paket kecil dan bungkusan melalui aplikasi BruTrack dan WhatsApp. Orang ramai adalah disarankan untuk memuat turun aplikasi QUp. Ini adalah khusus bagi pengambilan paket kecil dan bungkusan cop merah di pusat memproses mail dan bungkusan MPC sahaja. Mengambil kira daripada masa memproses bungkusan dan mengawal perkumpulan orang ramai, sebanyak 12 slot sehari telah ditambah, menjadikan keseluruhan sebanyak 66 slot sehari. Pelaksanaan peperiksaan bertulis bagi Brunei Cambridge GC peringkat O, AS, A dan I GCSE sesi Oktober-November 2021 akan diganti dengan penilaian School Assess Grades SAG. Kaedah penilaian itu merupakan penilaian alternatif Cambridge Assessment International Education bagi negara-negara yang terjejas oleh pandemik COVID-19. Menurut pemangku pengarah peperiksaan Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan, penilaian tersebut adalah berdasarkan pencapaian sebenar pelajar yang merangkumi markah sepanjang sesi persekolahan tahun 2021 melalui kaedah penilaian kendiri sekolah ataupun dikenali di peringkat sekolah sebagai School Based Assessment. Penilaian SAG akan melalui proses Quality Assurance Check daripada Cambridge Assessment International Education bagi memastikan penilaian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah mencapai tahap piawaian serta sebanding dengan penilaian yang dikendalikan oleh badan-badan peperiksaan luar negeri. Pelajar-pelajar boleh menggunakan keputusan tersebut untuk memasuki pusat tingkatan 6, kolej atau universiti seperti lazimnya. Seperti juga peperiksaan secara bersemuka, pelajar-pelajar yang dalam kategori pendidikan khas akan diberikan access arrangement, iaitu mengaturkan keperluan tertentu kepada calon mengikut jenis keupayaan pelajar semasa menduduki peperiksaan. Dalam usaha bersama menyokong kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menangani penularan wabak COVID-19, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei menyumbangkan baucer minyak kereta bernilai RM2,000 kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Sumbang diserahkan oleh Datin Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim, Pengarah Urusan Perbadanan Taib, kepada Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Walsafelah, Wakil Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Sumbangan diharap dapat membantu persatuan berkenaan dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan perkhidmatan swabbing, penghantaran perubatan, pemindahan pesakit COVID-19 dan penghantaran makanan. Majlis penyerahan diadakan di Pejabat Pengurusan Korporat Perbadanan Taib Airport Mall, Brakas. Beberapa perlawanan pusingan pertama bola sepak kelayakan Piala Dunia bagi zon Eropah telah berlangsung awal pagi tadi. Dalam kumpulan E, Republik Czech dan Wales berkesudahan seri 2 sama, sementara itu Estonia menang 2-0 ke atas Belarus. Dalam kumpulan G, Gibraltar tewas 0-3 kepada Montenegro, Latvia kalah 0-1 di tangan Belanda dan Turki seri 1 sama dengan Norway. Manakala dalam kumpulan H, Cyprus tewas 0-3 kepada Croatia, Malta kalah 0-4 di tangan Slovenia dan Rusia berjaya menewaskan Slovakia dengan jaringan 1-0. Dalam kumpulan J pula, Jerman mengalahkan Romania 2-1, Iceland dan Armenia berkongsi seri 1 sama dan Liechtenstein tewas 0-4 kepada Macedonia Utara. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.